Inilah wajah ibu kota Kuala Lumpur, ditunjangi bangunan-bangunan pencakar langit. Tetapi siapa tahu di dadanya penuh dengan rahsia. Di jalan-jalan belakang seperti Chowkit, sentiasa menjadi persoalan kerana penghuni di sini sering digambarkan dengan kehidupan penuh gelap dan tidak menentu. Tetapi di satu penjuru berdiri sebuah sekolah yang membuka pintu untuk sebuah kehidupan yang bercahaya. Kita akan merungkai kisah di balik sekolah ini. Banyak rahsia di dalamnya. Selamat datang ke Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kuala Lumpur. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini yang terletak berhampiran Chowkit, suatu lokasi yang suatu ketika dulu syarat dengan cerita-cerita gelap yang menjijikkan. Kini menjadi satu bangunan yang sangat dekat di hati anak-anak gelandangan dan miskin serta terbiar. Di sinilah gedung ilmu untuk mereka. Di sinilah mereka datang setiap hari untuk mencari satu destinasi dalam hidup sebagaimana anak-anak yang lain. Cadangan Penubuhan SBJK adalah inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia KPM terhadap keperluan meneruskan usaha untuk memberikan akses pendidikan kepada kanak-kanak jalanan di sekitar Kuala Lumpur. Sekolah ini sebenarnya adalah sebuah sekolah yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk membantu murid-murid yang tidak bernasib baik untuk meneruskan sesi pembelajaran dan juga belajar secara kondusif lah. Tujuan utamanya adalah memberi pendidikan yang formal, ditubuhkan pada 2013 disebabkan kita melihat bahawa anak-anak ini kebanyakannya tidak berpeluang untuk bersekolah. Penubuhan sekolah ini telah dipersetujui melalui mesyuarat profesional KPM pada 10 November 2011, mesyuarat pengurusan KPM pada 2 Februari 2012 serta mesyuarat pasca Kabinet KPM yang telah diadakan pada 23 Mei 2012. Sebagai permulaan, SBJK telah dibuka di premis yang pernah menjadi pejabat pelajaran wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu di Jalan Raja Muda Abdul Aziz, Kuala Lumpur. Pelajar-pelajarnya terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, mereka yang menghadapi masalah sosial. Anak-anak yang menghadapi masalah sosial di sekitar Kuala Lumpur. Kawasan mereka adalah kawasan yang sangat tidak kondusif untuk pembesaran. Dan paling utama adalah ibu atau bapanya adalah warga negara lah. Atau salah seorang daripadanya adalah warga negara. Kemudian yang kedua adalah kanak-kanak yatim piatu yang mana tinggal di rumah-rumah kebajikan atau memang kita jumpa di lorong-lorong atau di bawah jambatan. Jadi kita bantu dengan memberikan pendidikan secara formal lah. Kemudian yang ketiga adalah kanak-kanak tanpa dokumen. Kebanyakan daripada anak-anak di sini tidak mempunyai dokumen. Sama dokumennya itu tak ada, dokumennya tidak lengkap. Kami ambil anak-anak ni kerana kalau dia berada di luar, dia tak akan dapat pembelajaran sebagaimana ada di sini. Kemudian yang murid yang tercicir. Tercicir ni sama ada disebabkan masalah kemiskinan ataupun tidak pernah berpeluang untuk datang ke sekolah. Jadi kami menerima kanak-kanak yang tercicir dalam arus pendidikan. Tak kira berapa umurnya, asalkan dia masih dalam kohort umur belajar lah. Jadi ada pelajar di sini yang bermula daripada umur 12 tahun, 13 tahun. Malah ada yang datang kemari umur 17 tahun untuk mengambil SPM sahaja. Kedudukannya yang berada di pusat Bandaraya Kuala Lumpur adalah sangat strategik bagi menampung keperluan anak-anak yang kurang bernasib baik di sekitar bandaraya ini. Dengan dasar ini, KPM telah memberi akses pendidikan formal kepada kanak-kanak yang berkenaan. Pendidikan di Malaysia sentiasa dinamik bagi memastikan semua warga negara mendapat pendidikan seperti yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi memenuhi aspirasi sistem dan aspirasi murid. Keadaan ini selaras dengan konsep yang digarapkan oleh UNESCO, iaitu Education for All, EFA.
duduk dekat Chowkit tu, lega-lega macam dia ada pekerjaan apa semua dengan anak-anak. Beratur ambil nasi, terima bantuan daripada NGO. Saya minta bantuan pada NGO lah. Lagi satu macam pengetua sekolah SBJK ni turun padang, dia cari mana-mana anak-anak yang gelandangan yang susah untuk bersekolah dekat SBJK. Ada kawan bagi tahu sekolah ni yang boleh terima anak yang surat beranak aja. Saya dengan isteri saya cuma menikah, tak ada daftar di Jawi. Cari-cari sini yang boleh terima. Alhamdulillah, saya masukkan anak saya sekolah pertama, yang kedua, yang ketiga sampai ke-6. Tanpa SBJK, saya rasa anak saya pun tak sekolah. Sebab tempat lain tak boleh terima anak-anak saya. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini menerima murid warga negara Malaysia dalam peringkat persekolahan daripada prasekolah hingga menengah atas berumur 5 hingga 17 tahun. Kategori kanak-kanak yang diterima masuk ke Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ialah kanak-kanak jalanan, kanak-kanak yang terpinggir, kanak-kanak tanpa dokumen pengenalan diri, kanak-kanak yatim piatu yang tinggal di bawah pusat jagaan kanak-kanak yang berdaftar. Latar belakang keluarga murid SBJK terdiri daripada anak-anak pekerja sosial, ibu bapa yang terlibat dalam gejala dadah, tidak mempunyai tempat tinggal tetap ataupun gelandangan dan golongan miskin tegar. Di sini kebanyakan anak murid saya tidak ada dokumen. Seminggu saya berada di sini, masa datang je balik saya nangis. Sampai family saya tanya, kenapa balik menangis? Tak suka ke kat sini? Saya cakap bukan tak suka, tapi saya tak pernah imagine dalam kawasan bandar ni ada golongan macam ni. Saya seminggu datang kat sini, diorang tak panggil kita cikgu. Oi, dia cakap, kau aku. Kalau jumpa pun macam gangster. Dia tak tahu yang kita ni cikgu. Kalau tak, dia anggap kita macam kawan-kawan. Macam ni. Dan dia punya laras bahasa pun agak sikit kasar lah. Kalau kita dengar macam kasar lah kan. Tapi itulah budaya. Itulah dia orang punya latar belakang ayah memang begitu, bercakap begitu. Tapi bila kita dah lama dengan diorang tahu, oh ini sekolah, ada peraturan, cara cakap pun berbeza. Kalau bergurau dengan kita di sekolah pun berbeza, kalau bercakap di rumah pun berbeza. Dan saya tengok kebanyakan di sini, dia punya golongan adalah golongan yang sangat susah lah. Kat sini, kalau kita nak bercakap tentang isu keluarga pun kita kena hati-hati juga. Kadang-kadang dia sensitif. Ada yang ada ayah, ada yang tak ada ayah. Kalau kita cerita pasal isu keluarga, orang lain semua ada mak. Ada yang tu, mak aku tak ada, mak aku kat penjara. Tapi dia tahu ke mana keberadaan mak dia, dia tahu. Saya, kalau kita cuti sekolah kan, kita tanya, okey hari ni hari last ni, so orang nak cuti. Kita happy lah sebab nak cuti kan. Diorang tak happy. Cikgu tak nak. Kita cakap kenapa tak nak? Nanti tak dapat makan. Satunya fokus diorang kalau datang sekolah memang nak makan. Bukan sahaja salah satu sumber dia nak makan, tapi salah satu sumber yang kasih sayang. Kalau kita tanya kat mana awak rasa selamat, kat sekolah. Sekolah ni memang satu tempat yang dia rasa selamat, ada kasih sayang, ada kakak, ada abang, ada kawan-kawan. Alunan kehidupan anak-anak ini sangat berbeza kerana mereka membesar dalam persekitaran yang sangat tidak sempurna. Tempat mereka berteduh bukanlah rumah yang sempurna. Ia hanya bilik rumah kedai yang disewa di sekitar Chowkit, di persekitaran yang tidak akan dapat memberikan mereka suasana untuk membesar dengan sempurna. Dan sekolah ini juga ada kemahiran untuk muzik. Selain pada akademik, dia ada muzik,
dia ada masak, dia ada jahitan kan. So daripada kelas tu, kita nampak potensi murid-murid ni kan. Jadi kita push dia orang lah, kita train dia lagi sampailah ada kumpulan ni lah, kumpulan basker. Sekarang dia boleh buat persembahan di mana-mana lah. Harapan semoga dia orang boleh berjaya lah walau apa bidang yang dia orang cuburi. Nama saya Muhammad Hakimin bin Muhammad Noor. Saya berumur 18 tahun, sekolah di Bimbingan Jalinan Kasih. Mereka sebenarnya sangat berbakat dan berjiwa besar. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini memberikan peluang kepada anak-anak jalanan ini mengasah kemahiran mereka, antaranya melalui muzik. First, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kat cikgu, Cikgu Remy dan juga pengetua dan juga cikgu-cikgu lain yang sudi ajar saya, terutama Cikgu Remy. Daripada first saya masuk, Cikgu Remy yang didik saya sehingga saya dapat menjadi salah seorang wakil KL untuk drama. Memang daripada dulu memang saya minat lah, bakat sampai saya boleh baca not. Sekolah ni kita tahu latar belakang macam mana, banyak budak yang tercicir, ada anak yatim juga, ada yang rumah ni. Tapi kita sekolah sini, kita ada satu tujuan kita. Tujuan kita untuk nak berjaya. Kita fikir sekolah semua sekolah. Kita tetapkan dari hati kita untuk berjaya satu benda. Ambil kesempatan ni untuk kita terus belajar dan belajar menjadi orang yang berjaya. Cikgu Abang Abdillah menggunakan pengalamannya ketika mengajar di Sekolah Seni Kuala Lumpur untuk menurunkan ilmu dalam bidang muzik kepada pelajar-pelajar Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini. Melalui inisiatif Cikgu Abang Abdillah, pelajar-pelajar ini bukan sahaja diasah bakat mereka dalam bidang muzik, tetapi ia juga secara tidak langsung memberikan kegembiraan kepada anak-anak ini untuk melupakan rentetan hidup mereka yang serba tidak sempurna. Memang menuntut banyak kesabaran, tetapi bagi Cikgu Abang Abdillah, aktiviti seni adalah antara salah satu pembelajaran untuk anak-anak ini menjadi manusia yang berdisiplin dan mempunyai cita-cita. Kumpulan seni persembahan SBJK ini telah saya tubuhkan pada akhir tahun 2019. Ya, sebenarnya kewujudan SBJK ini memang sangat baik dan sesuai lah di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Sebab kita nampak masih ada lagi segelintir anak-anak bandaraya yang keciciran dari segi pelajaran dan juga bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Ini kita sebenarnya memberi peluang dalam semua segilah aktiviti yang mereka minat, sebab dia melibatkan pergerakan, melibatkan keseronokan yang disebut sebagai fun learning. Satu kelebihan dia sangat menghormati guru. Tak ada saya nampaklah pelajar-pelajar yang melawan guru atau sifat sombong. Bagi mereka sekolah adalah segalanya dan guru-guru adalah sebagai pengganti ibu bapa mereka. Selain memberikan peluang belajar kepada anak-anak jalanan, sekolah ini juga membantu murid yang tidak mempunyai dokumen yang sah. Lebih kurang 50% daripada murid-murid di sini tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan mereka adalah warga negara Malaysia, sama ada ibu atau ayah warga negara atau kedua-duanya. Guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini tidak mahu membiarkan masalah ini sebagai penghalang untuk anak-anak ini menuntut ilmu. Setiap awal tahun biasanya kami sekolah berjumpa dengan ibu bapa untuk membina hubungan lah. Dan ibu bapa sebenarnya meyakini tentang kewujudan sekolah ini untuk membantu anak-anak mereka untuk belajar secara formal dalam situasi yang kondusif. Kementerian juga menyediakan yang diberikan kepada anak-anak untuk makan sehari 4 kali. Untuk kebajikan, selalunya kami berhubung rapat dengan NGO. Kita akan jemput mereka untuk sumbangkan apa-apa sajalah. Hampir sebahagian besarnya tidak mempunyai dokumen yang lengkap. Walau bagaimanapun, saya sentiasa memberikan galakan dalam perhimpunan mingguan supaya mereka datang ke sekolah. Sebab kita ada juga pelajar yang telah pun mencapai kejayaan untuk menjejakkan kaki ke universiti. Pelajar kami SPM tahun lepas pun 2 orang sudah melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 walaupun mereka ada masalah dari segi dokumentasi. Pelajar-pelajar di sini dia sangat rapuh lah. Satu kerana mungkin mereka tak ada dokumen, menyebabkan dia rasa peluang mereka untuk meneruskan pendidikan
mendapat kejayaan yang baik adalah sangat tertutup. Jadi dengan sebab itu saya melancarkan program Zamrud atau Zero Murid Tanpa Dokumen dengan kerjasama daripada pihak-pihak berkepentingan lah. Program Zero Murid Tanpa Dokumen ataupun kita kenal dengan nama pendek program Zamrud bermula pada tahun 2018 dalam perancangan. Kami bincang sama-sama dan membuat satu kerjasama dengan pihak Republik Indonesia. Kita panggil jabatan pendaftaran duduk satu meja berbincang. Kita perlukan pengesahan nikah terlebih dahulu. Proses bermula untuk dokumentasi ni, di mana ibu bapa kita akan bawa ke pejabat agama. Kita membuat permohonan 4P. Bila permohonan 4P itu berjaya, mereka akan dibawa ke mahkamah syariah untuk perbincangan bersama hakim. Dan apabila mahkamah dah putuskan perkahwinan sama ada sah atau tak sah, katakanlah perkahwinan itu tak sah, kita akan menikahkan mereka di pejabat jawi jugalah. Sampailah hari ini, alhamdulillah anaknya dah ada dokumen. Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 11 Mac 2009 telah mengeluarkan arahan bahawa mana-mana kanak-kanak yang tidak memiliki dokumen dan salah seorang ibu bapa kanak-kanak tersebut adalah warga negara boleh didaftarkan sebagai murid di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Inilah tugas yang mencabar yang dipikul oleh Cikgu Nurul dalam usahanya untuk mendapatkan dokumen yang sah bagi membolehkan anak-anak ini diterima masuk ke sekolah bimbingan jalinan kasih. Pelbagai pihak dan agensi perlu ditemui, termasuklah kedutaan luar negara. Anak-anak saya memang tak ada dokumen dan sekolah ini memberi saya ruang untuk anak-anak belajar. Di samping itu, memberikan bantuan untuk anak-anak saya membuat dokumen. Berterima kasih banyaklah kepada diorang. Tukus lumus membantu keluarga saya. Program Zamrud ni adalah program yang terbaik. Dia dapat banyak membantu keluarga. Yang pertama sekali, suap beranak bukan warga negara ke warga negara. Saya banyak berterima kasih kepada sekolah, pada pengetua, pada cikgu-cikgu yang ada. Pertama lagi Cikgu Nurul banyak bertukar lumus, turun naik, kedutaan apa semua. Saya itu memang saya tak boleh buat lah. Kalau tanpa pengetua, benda ni takkan wujud, program Zamrud ni. Sokongan kuat dan suntikan motivasi diberikan oleh warga pendidik sekolah ini melalui pembelajaran yang bercorak santai, membuatkan murid berasa seronok dan berjaya menarik minat mereka untuk belajar bersungguh-sungguh. Mereka melupakan kesempitan hidup yang melanda. Menyelami kisah di balik tabir murid-murid sekolah ini sememangnya amat menyedihkan. Ada sebahagian mereka tidak dapat hadir ke sekolah kerana kesempitan hidup. Ada pula yang terpaksa tinggal di bawah jambatan setelah dihalau dari bilik atau rumah sewa kerana ibu bapa tidak mampu membayar sewa. Untuk kes Cik Isa, dia ada 6 orang anak yang semuanya tak ada dokumen tapi berstatus bukan warga negara pada permulaannya. Selepas pihak sekolah membantu dokumentasikan sijil nikah dan pendaftaran sijil nikah di Malaysia, kita bawa ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk proses pemindahan maklumat. Dan alhamdulillah 6 anak Encik Isa berjaya mendapat warga negara. Harapan saya bagi anak-anak yang belum ada dokumen, jangan putus asa. InsyaAllah giliran anda akan pihak sekolah cuba bantu sebagai mentor-menti. Kami sampailah anak-anak dapat sok banyak dan kad pengenalan yang sepatutnya mereka dapat. Inilah antara masalah yang dikutip oleh pihak sekolah. Untuk memastikan mereka tidak terus tercicir, pengetua dan guru sekolah bimbingan jalinan kasih ini sering melakukan ziarah kasih bertemu dengan ibu bapa pelajar. Tempat berteduh keluarga anak-anak ini di sekitar Chowkit dan Lorong Haji Taib. Ada yang tinggal di kaki lima, bilik sewa yang sangat kecil, rumah tumpangan dan ada juga di bawah jambatan. Ibu bapa mereka pula dari latar yang berbeza. Ada penagih dadah, pengutip bahan buangan dan kerja-kerja sebagai buruh dan mengambil upah secara harian daripada kerja-kerja mereka di kedai ataupun gerai. Untuk kebajikan, selalunya kami berhubung rapat dengan NGO. Kita mengedarkan juga bekalan makanan kering kepada ibu bapa. Tapi itu pun hasil usaha yang kita cari daripada NGO lah. Mana-mana NGO yang nak menyumbang, kita akan jemput mereka untuk sumbangkan apa-apa sajalah.
Amat sensitif untuk bertanyakan latar belakang pekerjaan ibu bapa murid-murid ini. Tetapi bagi guru-guru sekolah bimbingan jalinan kasih, mereka mengambil pendekatan yang berbeza, iaitu mengadakan lawatan ke premis tempat tinggal anak-anak ini sambil bertanya khabar serta membawa sumbangan makanan. Sekolah bimbingan jalinan kasih ini sangat unik, malah ia adalah yang pertama di dunia di bawah pengurusan sebuah kementerian kerajaan, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Harapan saya supaya pelajar-pelajar di sini meneruskan pembelajaran dengan lebih giat lagi. Kita menyediakan peluang-peluang pembelajaran. Tuition kita sediakan. Tahun lepas kita buat beberapa program untuk calon-calon SPM. Kita harap pelajar akan terus belajar dengan giat dan mencapai kejayaan cemerlang, dan Tuhan tak akan tanya di mana kita bermula, yang penting di mana dan bagaimana kita berakhir. Sebenarnya anak-anak ini boleh dididik dan perlu dididik kerana mereka lah yang akan mengubah nasib mereka. Walaupun mereka tidak bijak dalam lapangan akademik, tapi mereka mempunyai bakat yang tersendiri. Pendidikan bukan sahaja untuk tulis dan baca, tapi pendidikan ni untuk semua supaya kita sama-sama dapat membina generasi yang cemerlang dan boleh mengubah nasib kita lah. Mengimbas kepada kisah awal penubuhan sekolah ini, pelbagai cabaran telah dilalui oleh pendidik dari sekolah ini. Ugutan dan kata-kata negatif adalah antara asam garam yang diterima ketika sekolah ini mula dibuka. Tetapi kini setelah hampir 10 tahun sejak dibuka pada 2013, sekolah ini boleh berbangga dengan kejayaan sulung pelajar anak jalanan ini berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Suatu pencapaian yang pastinya akan membuka mata semua anak-anak jalanan ini bahawa cahaya di penghujung terowong sudah mula kelihatan. Dan bagi guru-guru, kepuasan terpancar. Tetapi kejayaan mereka ialah kegigihan dan kesabaran. Ibarat Allah bisa, tegal biasa.